pada qada qadar. Bab yang ke-9. Babu maja'a la adwa wala hamata wala safara. Wabihi qala hadatsana Bundarun qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi qala akhbarana Sufyan an Imarah bin Al-Qaqa qala hadatsana Abu Zur'ah ibn Amr bin Jarir qala akhbarana sahibun lana an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala la yu'di syai'un syai'a. Faqala Arabiyyun ya Rasulullah al-ba'iru ajrabu al-hashafah. Nudbinuhu fayujribul ibila kullaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman ajrabal awwal la adwa wala safara. Khalaqallahu kulla nafsin fakataba hayataha wa rizqaha wa masaibaha. Hadisnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau melaporkan Rasulullah pernah berdiri. Berdiri ni sebuah khutbah lah, ceramah bagi ucapan lah. Kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri lah. Berdiri tu sungguh sikit lah, pidato lah. Maka Nabi menyebut la yu'di syai'un syai'a. Sesuatu tidak boleh menjangkiti sesuatu. Ada yu'di ni menjangkiti dah, memindahkan penyakit. La yu'di syai'un syai'a. Tidak ada sesuatu yang boleh menjangkiti sesuatu. Lalu seorang Arab Badui bertanya. Arab Badui ni biasanya dia pegang unta lah. Tak, pegang unta, pegang kambing. Dia kata, wahai Rasulullah, betul ke tak tu? Tak betul jangkit tu. Tak. Sebab pengalamannya al-ba'iru ajrabul hasyafa. Unta yang terkena kurak, dia punya ekor dia, dia punya pohon dia kan? Nudbinuhu, kita pergi capur dia dengan unta-unta lain. Fayujribuhul ibila kullaha, habis unta lain jakit habis. Macam mana tak jakit? Jakit kena asing ke? Maka Rasulullah berkata, Rasulullah menjawab, faman ajrabal awal. Hak mula-mula tu main mana? Hak mula-mula tu jakit siapa dia? Hak mula-mula tu tak gaul sampai dia, tiba-tiba dia kena jakit juga. Jakit siapa dia? Maka Nabi buat kenyataan. Nabi kata la adwa wala safar. Tidak ada jangkit berjangkit, tidak ada bahaya pada bulan Safar. Wal khalaqallahu kulla nafsin, setiap nyawa, setiap jiwa Allah menciptakan. Kemudian Tuhan tulis, Tuhan tetapkan kehidupan dia, rezekinya dan musibahnya, semua sekali dia. Ahli Suhail ni isu semasa lah. Tak? Isu semasa. Banyak kali dah khutbah jemaah mau dengar. Khutbah jemaah nawaya SOP lah. Dah banyak dah hadis-hadis kat marinya. Hadis berkenaan dengan bersing habis tunduk. Dah tak boleh kat mari orang sakit dekat orang sihat. Juga lagi tak boleh salah macam-macam lah. Dah. Alasannya semua sekali tu bawa pada penyakit. Dah. Bawa pada penyakit. Okey, yang pertama sekalinya, apa Nabi menafikan tidak ada jangkit penyakit, tidak ada penyakit berjangkit. Dari segi kenyataannya berlaku. Orang penyakit mata, sakit mata, maksudnya habis sakit mata lah ke dah. Betul tak? Kalau demam, apa dia, kalau adalah penyakit-penyakit ni, memang kena lah kalau tu tak salah ke ataupun
cecair tubuh dia kena ke. Jadi apa Nabi menafik ya. Okey, huraian hadis dah. Pertama sekali hadis ni Nabi nak tolak, nak menafikan kepercayaan jahiliyah. Memang agama suruh kita mengelak dan menyelamatkan diri daripada mara bahaya ni. Tu dah Nabi sebut dalam hadis, wa firra minal majzum kama tafirul asad. Larilah kamu daripada orang penyakit apa dia? Juzam, penyakit wajak dulu lagi, kusta dah. Sebagaimana kamu lari daripada singa. Dah. Kemudian hadis la yuridanna musihin maridin ala musihin. Jangan kamu bawa hak nyakit pada orang sihat. Ni sebenarnya hadis ni Nabi larang jangan bawa unta hak sakit campur dengan unta sihat. Takut jaki habis dah. Tapi apa dalam hadis Nabi menafikan. Okey, memang Nabi suruh kita menjauhi. Dia berikhtiar dah. Syariat menyuruh supaya menjauhi sebab-sebab kejahatan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena meyakini semua urusan itu di tangan Allah. Tidak akan berlaku macam dengan ketupat tapi Allah. Jadi kepercayaan jahiliyah ni dia kata jakit tu jakit dengan sendiri. Tu hezing ke tu tak hezing ke jakit orang tu. Dia kadang-kadang tak nak oyak. Aku cakap kadang-kadang lah sok-sok emok lah. Kita terpaksa melalui kehidupan kan. Kalau tak sejak gaul kan. Misi doktor nak kerja hospital, takut jakit kau sakit. Sebab apa? Ni laporan lagi dua ni kan. Hospital Serdang, hospital di mana di Kelang. Beratus kena penyakit. Banyak terkena. Tak usah kerja, doktor misi di rumah. Tak kerja sakit. Lepas tu jual makan dia. Dia ngata makan dia. Ngata makan dia penyakit kan. Tak nak kerja kan satu kita. Jadi kadang-kadang kita terpaksa mengharungi kehidupan. Tapi dengan penuh berhati-hati lah. Ikhtiar pakai dah, PPE pakai dah. Tutup muka dah. Kena. Sapu tangan, sapu dada. Kena juga. Apa kena? Terima lah. Kena. Kalau ni tak pakai pun, tak sapu pun, sanitizer tak kena. Alhamdulillah, tak kena. Kena. Ikhtiar tu kena ada, tapi kena juga. Kena yakin tu ni akidah ni Tuhan sebut dalam Quran berkali-kali. Orang munafik buat alasan rasa pergi sebab apa mati. Mamatu wa ma kutilu. Kullau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihim qatlu ila maqdi'ihim. Katakanlah kalau orang tu dah mati, dia duduk ala buruji musyayadah dalam peti besi mati. Kau cepat mati dah nyawa ke? Kena. Sebab kita baca hadis-hadis ni, kok mana pun nyakit ke, musibah ke, mati kita lari dah. Lagi mana? Dah. Ikhtiar. Orang kata takut mati kan, bawa kereta takut. Nak nitah ni. Takut lah kereta. Tak mahu berasa kita. Dah. Bulat tel ke sibuk semua. Kena. Gak mati accident amal di sini. Jadi kadang-kadang kita kena ada tawakal lah hidup ni orang lah. Kalau tak ada tawakal ke berat kita, takut semua di rumah. Ada budak ambul ngaji Quran. Mak dia takut lajuk lah. Ada sokih kata, sokih. Tak suruh gilah lah ngaji di rumah. Tak ngaji semua begitu kan. Kena rakyat kata juta rakyat kata sore dan nyakit patut segi ngaji tak ada orang ngaji tunggu bila tunggu kosong tak kosong dah kan ada soal mukih dah kisah kalau pulsa patut tak boleh ngaji berat bahkan orang minta maaf dah
tutup masjid, tutup madrasah, adakah menyebab kes tunggu dah. Ribu-ribu sehari. Tak tahu. Sekolah tutup dah. Masjid tutup dah. Apa tunggu juga? Mau kedai buka. Halau ni boleh lintas sepadan pula pergi mari pula. Kau kena. Ada. Pahal warga asing pula. Warga asing tak cabut, tak kira dah. Tak nak kira dia punya nyakit. Ni beriman kepada Allah dah. Jadilah Nabi menafikan la adwa wala tiarata tu. Maksudnya kita kena yakin apa berlaku ni dengan izin Allah. Ikhtiar dah. Mu ikhtiar sama mana pun. Apa dia Abu Haris Ali Hasan Halabi, Syekh Ali Hasan Halabi yang mari jodoh ke dia mati kena Covid tu kan. Jadi dia buat keluar kenyataan dah oleh Twitter dia last sekali. Ada tu Abu Anas Sebah disebut la yughni hadarun an qadarin. Abu Anas terjemuh buatlah SOP setang mana pun kalau kena nyari kena juga. La yughni hadarun an qadarin. Buat SOP ketak mana sekalipun kalau nak kena juga. Dia terjemuh gitulah. Kalau terjemuh biasa orang tak itu kan. Maksudnya ikhtiar tu ikhtiar, tapi kita kena ingat kuncinya ketetapannya Allah Ta'ala berlaku barulah kita ni dia tidak dihantui dalam kehidupan ni. Kan dia takutlah kamu. Mula-mula kena kamu ingat dulu. Lepas klik kedai ni kena pecah baju ni. Kena mandi. Dah. Siapa ada orang mandi dengan sabun lah. Mandi dengan sanitizer. Mandi dengan kotor ya. Kat bank nak cocok kat bank takut. Mungkin kita cocok kat bank kan jakit ada kumis situ kan. Loh, takut dia. Bukan piti kali tu. Kelip basuh dulu piti kali. Takut no. Mula-mula dulu lah. Dah tidak lah. Tak ada gapo ada ni. Kan. Nggak terbiasa dah. Dah hari-hari dah. La adwa wala safara. Jadi Arab Badui ni bila Nabi kata gitu dia bagi contoh lah. Nak menolak lah nak menafikan ataupun nak menyangguhi ataupun nak mempersoalkan hak Nabi royak dah. Nabi tanya dia, hak mula-mula tu beriman, hak mula-mula. Hak B, C, D tu jakit dengan A menjakit dengan dia. Dia mula-mula kena, dia jakit dengan dia. Tak ada jakit siapa dia kan? Allah tak ada tentukan dia jakit. Yang keduanya Nabi kata akhir tu la adwa wala safara dah. Nabi nak bersihkan, Nabi nak apa dia? Nak hapuskan kepercayaan dah. Ni orang Melayu kita pun ada ni wala safara ni. Dia duduk ada mandi sofa dah. Dia cahaya pada sofa ni bawa apa dia musibah, bawa bencana macam-macam. Dan Nabi menafikan dah. Ada hadis lain sebut wala hamata. Hamah ni korok dah, tulis korok. Maksudnya tu kepercayaan orang jahiliah lah. Dia kata ruh yang mati maksudnya korok mula dah. Nabi menafikan belakang. Ataupun hamah ni maksudnya burung hantu lah. Burung hantu ni bunyi burung hantu cara dia mati, nak mati dah. Gamur ke dah bunyi macam-macam lah. Beruk lalu ke. Ni sebab apa Nabi marah? Sebab apa? Sebab ni kepercayaan ni kita berburuk sangka terhadap Allah. Kita berburuk sangka terhadap Allah. Isa'atu zannillah. Dan kita berburuk sangka terhadap Allah. Tu kita nak tasdir keburukan. Bukan kita kata keburukan berlaku. Jadi kenyataan akhir Nabi tu Nabi kata Allah menciptakan setiap nyawa, setiap jiwa. Maka Tuhan tulis hidup dia panjang mana umur, mati dia macam mana dah.
rezeki dia, bahkan musibah. Ni musibah, nyakit ke, kemalangan ke, sakit berat ke, sakit ringan ke, tu dia belakang dah. Sudah ngelok lah. Ngelok kena juga. Sebuah kereta accident, 4 orang dah, seorang mati, 3 orang tak mati. Kalau segi hippie mati belakang 4 orang, mati seorang kan kena. Tapi hak ni cedera ringan, hak ni cedera parah, hak ni mati, hak ni tak ada gapo-gapo. Tengok tu ni tu dia belakang dah. Qala Abu Isa wa fil babi an Abi Hurairah wa Ibn Abbas wa Anas qala wa sami'tu Muhammad bin Amr bin Safwan al-Thaqafi al-Basri qala sami'tu Ali bin Madini yaqul law halaftu baina rukn wal maqam la halaftu anni lam ara ahadan a'lama min Abdurrahman bin Mahdi. Katanya Ali bin Al-Madini, ni tokoh dah dalam ilmu hadis dah. Dia kata jika sekiranya aku boleh bersumpah lah antara rukun dengan makam, rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, nescaya aku akan bersumpah bahawasanya tidak pernah aku melihat seseorang lebih alim daripada Abdurrahman bin Mahdi. Ini perawi Abdurrahman bin Mahdi adalah dalam hadis dah. Babu maja'a anal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Bab beriman dengan ketentuan Allah, baik dan buruk. Sebagaimana qadar baik Tuhan tentukan, hak buruk pun Allah Taala tentukan. Dua-dua sekali. Setengah-setengah kitab disebut hadis ni, tajuk dia nya ialah kewajipan dan kemestian kita beriman kepada qada qadar. Sehingga iman lain tidak sah tanpa kita beriman kepada qadar. Kalau rukun iman lain itu beriman dah, Allah beriman dah, Nabi, kitab. Tapi kalau qadar sah tolak, maka dia tak terima iman seorang. Reject. Ni tak ada sah jadi kosong. Bukan ni tak ada sah jadi 5, dia kosong. Dia rukun iman nekar ni mesti nak beriman berlaku. Tak ada salat sah. Tak ada sah aku, tak ada sekerak aku, tak boleh. Dah, kena beriman berlaku. Tak serupa matematik tu. Matematik 5 tak ada sah, ni tak ada sah, jadi 5 kan. Dia tak. 5 tak ada sah, ni tak ada sah, jadi kosong. Wabihi qala hadatsana Abu Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri qala akhbarana Abdullah bin Maimun an Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Hadisnya riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang hamba, dia kalau lafaz la yu'minu ni setengah-setengah hadis maksud dia tidak sempurna iman, tapi hak ni tak beriman rasa, tak beriman teguh, nafi iman teguh dah. La yu'minu abdun, tidak dianggap beriman seseorang hatta yu'mina, sehingga dia juga mengimani, meyakini dengan qadar, ketentuan, ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Setara mana hatta ya'lam, sehingga dia yakin anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, bahawa perkara yang akan menimpanya, perkara yang tertulis akan menimpanya, lam yakun liyukhti'ah, tidak akan tersalah, kena ke mana pun, tak nak ngelak. Wa anna ma akhta'ahu, dan apa yang tak mengenainya, lam yakun liyusibah, tidak akan menimpanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, ayat Quran. Tidak beriman seseorang
sehingga dia percaya, dia yakin dengan ketentuan baik dia buruk dia. Macam mana tu? Sehingga dia yakin bahawasanya perkara yang Tuhan tetap kena dia, tak akan salah, tak akan kena orang lain. Tuhan kata tanya sikit-sikit, masuk sikit-sikit, dia kena lah. Walaupun ada orang lain tepi dia, tak. Lalu ni banyak orang dia tunjuk dalam peristiwa dalam Facebook, dia tunjuk lah kereta dua orang jalan dah. Tiba-tiba jatuh bagai atas dah, buahnya ke berapa sebelah ni mati orang tak mati sebelah ni dah. Atau dua orang jalan kereta mari tepus buah ni ya puan ada selamat dah, ada dua dekat tu ya. Tapi hati kena tak kena. Kalau keedah kita kat kena dua-dua dah. Dua-dua mati. Tapi seorang yang kena. Sebab tu pilih dia ni kena, dia tak kena. Dia sehingga dia meyakini benda tidak mengenainya tidak akan menimpanya dia. Walaupun dia duduk sebelah kau duduk bersama-sama kau, dia tak kena. Yang tu kamu terbang. Dah, 100 orang. Seorang hidup, lain mati belakang. Orang lain hancur lembu habis. Dia seorang mati hidup. Pelik dah. Patut mati belakang. Tapi tak. Alam yakun li khuti'ah. Ni kena yakin. Dah. Jadi bila orang munafik mereka menakut-nakutkan orang beriman. Dah. Tunggulah orang Islam, orang kafir macam sembelih mula, mana bunuh mula. Maka Tuhan suruh sahabat-sahabat jawab, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Ini akidah ni. Ni akidah qadar. Jawablah wahai sahabat-sahabat dia, "Lan yusibana," tidak akan menimpa kami, "illa ma kataballahu lana." Kecuali dia tetaplah kena. Kecuali apa dia tetapkan oleh Allah. Hak tu tak nak elok dah. Jadi kalau tak ada lagi goget lagi akidah ni, tak beri merah qadar. Dia tak beri merah qadar. Kosong iman dia. Kosong. Tak. Walaupun amal soleh ke, tak. Walaupun banyak ibadat tu tak terima. La yu'minu abdu nama sebut tidak beriman. Jadi kadang-kadang kita kurang beri penekanan masalah akidah dah. Sebenarnya akidah ni kalau kita ngaji bab ibadat pun syarat lah. Syarat sah, syarat wajib. Nak ambil semaya ke, nak buat gapo pun syarat. Wajib dia syarat sah ibadat tu. Islam dulu. Iman dulu. Waktu utama kali. Kalau untuk beri awal-awal lagi, tak sudah buat gapo, tak terima. Lah, awal-awal lagi dah. Jadi akidah ni masalah yang perlu diberi penekanan dah. Sebab tu lafaz-lafaz Nabi pun sungguh Nabi sebut ni, la yu'minu ahadun abdun. Lah. Dua kali hatta Nabi sebut, hatta yu'mina wa hatta ya'lama. Benda iman dengan ilmu ni dah sama tapi Nabi sebut dua kali. Wa bihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud qala anba'na Syu'bah an Mansur an Rabi'i ibn Khirash an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'athanillahu bil haqqi wa yu'minu bil mauti wa yu'minu bil ba'thi ba'da al mauti wa yu'minu bil qadar. Daripada Rabi'i bin Hirash daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang hamba pada sehingga dia mempercayai dengan 4 perkara. Pertama, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar kecuali Allah, dan dia juga bersaksi bahawa aku ini pesuruh Allah yang Allah utuskan dengan kebenaran. Ni isu saya dua ni dah berkenaan dengan ucapan Merry Christmas. Tak boleh dah.
pemimpin sekira dia, pemimpin ni suka umur dia. Bertuah lah kita rakyat Malaysia sebab semua perayaan bersama belakang dah dari masyarakat yang majmuk lah, boleh menguat lah, satu kekuatan lah, berapa dia tak cakap kita gapo dia kan. Orang yang mengucapkan Christmas ni maksudnya dia percaya Tuhan ada anak lah. Ataupun dia gembira dengan akidah orang Tuhan ada anak dah. Dan sebenarnya 25 Disember ni bukan kelahiran Nabi Isa pun. Nabi Isa bukan lahir 2000 semua. Hak ni perayaan Rom, dewa Rom tu. Tapi Rom ni dia pengaruhi agama Kristian, dia pula dia kata Christmas ni untuk menyambut kelahiran Nabi Isa. Padahal dewa dia lama dah deh. Kita pun suka juga very Christmas juga. Wa anni Rasulullah ba'athani bil haqq, dan bahawasanya aku pesuruh Allah yang Tuhan itu utus dengan kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, wa yu'minu bil mauti, sehingga dia beriman, percaya, yakin dengan kematian. Kematian bukan dia yang mati, semua orang mati berlaku. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Hatta malaikat, hatta syaitan, iblis pun mati belaka dah. Tak ada orang hidup ni. Maknanya percaya dunia ni fana, dunia ni akan hancur dah, akan binasa belaka. Wa yu'minu bil ba'thi ba'al maut, dan dia beriman dan meyakini dengan kebangkitan selepas mati. Ni semua kepercayaan agama langit ni percaya belaka dah. Percayanya agama ni lah, agama rekod manusia. Cuma hak akhir sekali dia sebut wa yu'minu bil qadri, bil qadar ni, dan dia percaya, dia yakin dengan qadar. Jadi hadis ni dan hadis sebelum dia menunjukkan wajibnya beriman dengan qadar. Dan setara mana beriman dengan qadar ni, kita baca dah hadis dah. Kita yakin musibah pun Tuhan yang letakkan. Kita juga yakin bahawasanya apa yang menimpa, apa yang tak kena kita, hak tu tak pada Tuhan, dia akan berlaku mengikut perancangan Tuhan. Wabihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana An-Nadhr bin Shumay an Syu'bah nahwahu illa annahu qala Rabi'i an rajulin an Ali. Wabihi qala hadatsana Al-Jarud qala sami'tu Waqi'an yaqul balaghana anna Rabi'iyyan lam yakdzib fil Islam kadzbah. Ni dia nak tazkiyah lah, sebut tentang pujian terhadap Rabi'i dah. Katanya Waqi', katanya Jarud, aku telah mendengar Waqi' berkata, sampai berita kepada kami bahawasanya Rabi'i bin Hirash ni tak pernah berbohong sekalipun dalam Islam dah. Dia berbohong dah. Sekarang ni lah, kadang-kadang penceramah agama pun jadi makin minoria, dia bohong. Benda dia tak cerak, dia sebut juga bohong apa lagi kan. Benda tiga-tiga salah dia sebut juga, tak bohong. Jadi keedahnya dalam ilmu hadis ni, sekali yang berbohong dah terhadap Allah, terhadap Rasul, hadis dia maudhu' dah maduk tu. Tapi orang akhir zaman ni biasa bohong, pemimpin pun bohong, rakyat pun bohong kan. Daging haram ni 40 tahun dalam negara kita. Daging haram ni kok campur 40 tahun tu. Itu yang gelap beruk tu. Dah. Takat royak tak pahal-pahal. Kan. Makan daging haram. Sebab dia pun orang ada kuasa dah. Orang ada autoriti dah. Mana pasal lah ke dia, kan pasal ke apa. Tapi bila bohong sekali habis. Negara dia jual lagi. Babu maja'a anna nafsa tamutu haitsu ma kutibalah. Bukan sahaja musibah, bukan sahaja benda kecil-kecil yang berlaku, nyakit, bahkan mati pun Tuhan tetaplah qadar. Dah. Kalau nak mengelak dah. Wabihi qala hadatsana Bundar qala hadatsana Muammil atau Muammal lah. Qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an Matarin ibnu Ukamis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadallahu li 'abdin ay yamuta bi ardin ja'ala lahu
ilaiha hajatan. Qala Abu Isa fil bab an Abi Azzah wa hadha hadithun hasanun gharib wala yu'rafu li matalib min ukamis anin nabi aw ghairu hadha. Riwayat daripada Matar bin Ukamis, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Allah memutuskan untuk seseorang hamba, Allah putuskan dia akan mati satu tempat satu negeri, maka macam mana? Ja'alallahu ilaiha hajat, maka Allah jadikan dia berhajat, dia ada kijang untuk pergi ke tempat tersebut. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang, siapa dia sekalipun, tak tahu di manakah bumi dia akan mati. Dia masa mana dia mati tak tahu dah. Memang ada cerita-ceritanya kalau boleh nak mati Mekah, mati Madinah, kena mati di masjid, kena. Tak apa, kita bincang lagi tak salah. Tapi hakikatnya mati mana waktu tak perlu dah. Dia tak semesti ke tak mati masjid ke tak mati molek. Nabi mati tak hati dia Abu Bakar mati pak tidur dia kok. Tak ada masalah pun. Tak. Sahabat-sahabat mati pada perang pun ada belakang. Mati nak pergi berjihad pun ada. Macam-macam Jadi ni biasanya hadis ni dah kali ibu bapa lah anak dia mati di luar negara, Allah sedihnya, nyesal bapa lah anak aku pergi di luar negara, tak kelik mayat dah di sana. Itu yang tak ada. Kalau orang tu mati Mesir lah dah. Berapa ramai budak kita belajar kita mati sana dah. Ramai mati UK lah, mati di Australia lah, mati mana-mana lah, Jepun lah mana dah. Jadi bila tu tetap dah dia tu mati mana, situ dia akan mati. Tak mati mana dah. Dia kelik Malaysia pun, dan kelik mall lah Jepun juga apa. Orang mati sana, kelik juga. Kena. Bila tu yang putuskan seseorang tu mati tempat, tu yang akan jadikan dia negeri juga sana. Dia tak pernah pergi pun, ataupun dia memang dia pergi juga Pak Man dia mati Jadi supaya apa? Supaya kita ni orang yang masih hidup ni terima lah kenyataan. Tak sedih lah. Memang tu kita tak ada di tempat dia mati dah. Harun di mati mana tu mereka dah. Tanah kubur sana, okey? Setengah orang buat nganyo mati sana, buat al sini dah. Kau serupa mati mana-mana pun mati juga. Kena. Iza qadallahu li abdin an yamuta, bila Allah menetapkan seseorang hamba tu akan mati satu tempat, maka Allah akan jadikan dia akan pergi tersebut kerana ada urusan, ada hajat, ada apa-apa lah, nak temu orang pegabar, dia akan pergi juga dah. Ada orang cerita zaman Nabi Sulaiman dia ada seorang pemuda duduk dengan Sulaiman, tiba-tiba dia minta Nabi Sulaiman atas dia pak matahari dah. Nabi Sulaiman pun atas dia. Lepas tu Nabi Sulaiman jumpa dengan malaikat maut. Apa saat ni aku tengok dia ada, tak ada lah. Memang tu jadi ke dia, situ dia akan mati dah. Ada ke situ. Wabihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' wa Ali bin Hujur al-makna wahid. Qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Abi Malih an Abi Azzah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala Allahu li 'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan atau qala biha hajatan. Kadang-kadang budak ni tak pernah pun dia mandi sungai. Tak pernah pun kali tahu dia mandi sungai tu mati dah dia. Dah. Memang tu jadi ke tempat dia mati situ. Kerana kita ni habis kau terus dia tak
Lari sama-sama tapi muka tu tak ada dia mati situ. Qala Abu Isa hadza hadis sahih wa Abu Azzah lahu suhbah ismuhu Yasar bin Abd wa Abu Malih bin Usamah Amir bin Usamah bin Umayr al-Huzali. Hadis terakhir Babu majaa la taruddur ruqa walad dawa min qadarillahi syai'a. Abi qala hadatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan an-Zuhri an ibni Abi Khizamah an abihi anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita ruqa nastaqiha wa dawa'an natadawa bihi wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min qadarillah syai'a qala hiya min qadarillah. Kalau tengok tajuk ni dengan hadis ni tak kena ni benar ni. Tak ada kaitan lah, tapi Imam Tirmizi buat kesimpulan lah. Tajuk ni boleh kata kesimpulan kepada hadis lah, atau pemahaman pada hadis dah. Tajuk hadisnya ialah jampi-jampi dia ubah langsung tidak boleh menolak takdir Allah sedikit pun dah. Dan benda ni kita pun akui kan. Kadang-kadang orang tu gatal obat makan tak sia-sia juga kan. Nak kata kena tak sia. Ada orang makan sebutir sia. Ada orang tu jampi go ni habis tu bomo dia jumpa tak sia juga. Nak kata kena doktor sendiri pun selenda ni bulu-bulu ni tak tahu dia ada dah kan. Doktor dia macam ni doktor mati kan. Doktor tak pakai ubat ni, dia pakai ubat lain kan. La taruddur ruqa, jampi-jampi dia ubat-ubat tidak boleh menolak sedikit pun takdir Allah. Barulah kita tak mencok makan ubat sia-sia juga, ngepek kita dah apa lah gini tak kena. Obat-ubat ke apa ni kat situ tu tak isi tak jadi dah. Sebab itulah kadang-kadang pengalaman hidup lah. Kalau kita temu ramai doktor lah, sakit ni doktor kata tak sembuh dah penyakit ni, betul gitu lah. Lepas makan bila sama-sama hidup. Lepas tu dia kena Nabi sebut dah Tuhan tak turun ke penyakit, dia tak turun ke obat. Bila obat kena dengan penyakit molek sembuh penyakit tu dah. Tak ada penyakit tak sembuh ni kecuali mati je dah. Mati ke tua kan. Ada obat boleh menyembuh ni dah. Kita yang kata tak sembuh, boleh sembuh kan, insya-Allah boleh sembuh dah. Nabi Ayub ni lama lah dia menderita je, sakit dah. Tapi Tuhan nak beri obat mudah ya. Tuhan suruh dia hentak kaki tu ambil air, suruh minum air mandi, sia penyakit dia dah. Kalau Tuhan nak beri sembuh, minum air pun sembuh. Kata suruh sembuh, makan dak gapo, kemoterapi gapo lu rambut tak sia-sia juga. Bedah kau ni operate ni tak sia juga. Ada kena dah. Ada sayang pun orang kaya kan, kira bingung doktor ayat belakang tak boleh minum air, tak boleh ni. Ayat kata nak geran, nak suruh sembuh juga ni kan. Boleh je, kena kita tukar RM1, kena beli RM1 RM1 di Cina dah. Sekali dengan operasi dia gapo-gapo duduk sana gapo rawat teh. Obat saja dah 3,000 sebulan habis makan obat. Cekok kalau makan obat dah. Tapi sakit gitu dah. Kena. Sakit gitu kan. Jadi kadang-kadang nyakit ni pun lah kena terima lah. Tuhan nak kebaikan juga untuk kita dah. Jadi Nabi sebut gini ni supaya kita tidak malu ke nyakit. Kita ni tak berputus asa dah. Kita terima kepada Tuhan dah. Dia kita yakin kamu berlaku dengan izin Allah dah tu diikhtiar ya dah. Mengikut kajian dia sekata ilmu dia ni dia boleh ayat tu lah. Sebab tu kalau orang kita ni tak pakai tak sembuh juga, dia cari tu rumah pula
Dia akan cari tak kamu. Kena. Dia akan cari yang berapa asal kesian. Asal kesembuh ya. Dia buat kadang-kadang. Oh semakin ke tu makan lah ke. Tak sembuh juga kan. Dah. La taruddu ruqa walad dawa min qadarillahi syai'an. Sebab itulah syarat nak jampi-jampi ni boleh guna jampi-jampi boleh. Apa dia sahabat tanya Nabi, boleh ke tak manfaat dia jampi? Nabi kata manfaat. Dah doa kan. Tapi syarat dia nya selain daripada dia tu doa ayat Quran bahasa Arab semua sekali, syarat utama juga kena yakin bahawasanya jampi itu bukan boleh menyembuhkan. Kalau menyembuhkan Allah Ta'ala dah. Jadi kita ikhtiar sahaja dah, doa sahaja dah. Baki lagi tu tersuruh tu dah. Orang kata mesti tu orang tua mesti siap. Sudah berat dah. daripada Ibnu Abi Khuzamah, daripada bapanya seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah pandangan kamu tentang jampi-jampi yang kami gunakan dan ubat yang kami berubat dengannya ubat ni Nabi sebutlah hadis berubat tapi jangan berubat dengan benda haram sebab tu tak jadikan benda haram itu ada ubat padanya berubat cuma lagi kaedah kita kena ingat juga, ubat ni tak nak paksa. Tak nak paksa ubat Ada orang ni memang tak boleh makan ubat. Dah. Makan ubat pun tak jadi juga. Dah. Tak boleh nak paksa. Sebab itulah kalau hospital, kalau hospital kalau nak buat gapo-gapo dia tanya dulu kita, setuju ke tak ni? Sebab dia sendiri pun dia tahu dua kalau buat perik dua jadi tak jadi. Kemudian dia ada dah akan berlaku gini. Kalau jaya alhamdulillah, kalau tak jaya akan berlaku gini. Jadi kita saing tak tu juga. Kita tangguhlah risikonya. Tapi kalau kita tak berani tangguh, tak berani tak sanggup, tak semua. Dah. Jadi itu antara kaedah lah, tak tahulah. Takut ada kaedah lain. Apa dia berdawa anda tadawa bihi dah. Sebab tu orang sakit nak paksa makan tak boleh. Kita paksa dia makan tak boleh. Dah. Nabi sebut dah. Kalau nak kira kaedahnya memang berat. Orang sakit tak makan dah. Kita kalau orang sihat tak makan kenali. Biasa dah. Tapi orang sakit tak makan banyak lagi. Dia minum air. Tapi boleh bertahan juga. Dah. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Tuhan bagi makan minum. Tuhan masih bagi kuat untuk dia dah. Pelik juga. Wadawaan. Dan apa pendapat kamu Rasulullah tentang ubat yang kami berubat dengannya? Wa tuqatan nattaqiha. Dan perlindungan yang kami gunakan. Adakah dia boleh menolak takdir Allah sedikit pun? Maka Nabi jawab, hiya min qadarillah. Dia juga termasuk qadar Allah dah. Kalau kena molek, belaga molek kat sial dah, sembuh dah. Gengel lah. Kalau tak kena kat, tak sembuh lah. Kau berat dah ataupun tak berubah juga dah, sama dah. Jadi pengajaran daripada hadis ni lah dah. Bila kita tahu kita tak apa sebenarnya Allah Ta'ala, kita hanya ikhtiar sahaja, barulah kita tak sangat-sangat tertekan dah hidupnya. Orang ada tertekan hidup sebab tu tak boleh kita ni. Cepat-cepatlah mati. Mu tahu mana mati? Adakah mu rasa mati cepat tu baik untuk kamu? Mu tahu mana? Mungkin kamu sakit lama, mungkin akan sembuh. Ataupun ada tu nak pahalanya lagi. Jadi satu kerja pula lah tu kena bagi dah psikologi pula. Oh ya gini nak sabar, nak gap pula, nasihat pula, kena nasihat pula. Dah sekali lagi. Kena sabar, nak kena. Jadi itu kena terima kenyataan lah dah. Jadi itu kalau berlaku dengan izin Allah, insya-Allah benda tu akan terangkat. Tapi sebaliknya kalau tu izin,
maka kita kena redha deh dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dah. Sekali lagi insya-Allah kita akan habis ke bacaan hadis. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah.